Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sufina Zahra dari kelas 4 Avisinia akan menerangkan tentang perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara bagi kajian kes sejarah tahun 2021. Pernyataan masalah iaitu gerakan membebaskan diri daripada penjajahan kuasa barat seperti yang berlaku di Filipina, Myanmar, Vietnam dan Indonesia mewujudkan kebangkitan nasionalisme dalam kalangan tokoh tempatan. Persoalan kajian, yang pertama, mengenal pasti seorang tokoh tempatan nasionalis dari negara Filipina. Yang kedua, membuktikan penglibatan tokoh tempatan tersebut dalam gerakan nasionalis di negara Filipina. Yang ketiga, menjelaskan kesan perkembangan nasionalisme kepada kita pada hari ini. Melalui kajian ini, saya dapat menghuraikan latar belakang Jose Rizal, membuktikan penglibatan Jose Rizal dalam gerakan nasionalisme di Filipina dan menilai kesan perkembangan nasionalisme kepada masyarakat masa kini. Saya menggunakan 3 kaedah, iaitu saya telah membuat pemerhatian melalui rakaman melalui YouTube tentang penglibatan Jose Rizal dalam gerakan nasionalisme di Filipina. Yang kedua, saya telah mencari maklumat berkaitan tajuk saya iaitu Jose Rizal sebagai tokoh tempatan di negara Filipina dengan mengumpul maklumat daripada buku. Dan saya juga telah melayari beberapa laman sesawang untuk mendapatkan maklumat tentang latar belakang Jose Rizal. Seterusnya, saya akan meneruskan ke dapatan kajian saya. Gerakan nasionalisme di Filipina bermula dengan gerakan propaganda yang dipimpin oleh Jose Rizal. Gerakan propaganda di Filipina ini bertujuan untuk menghapuskan penjajah asing. Selain itu, gerakan ini juga hendak menuntut Filipina dijadikan sebahagian daripada wilayah Sepanyol yang mempunyai persamaan hak seperti Sepanyol, kebebasan untuk bersuara dan asimilasi penduduk. Seterusnya, Jose Rizal juga menubuhkan Liga Filipina pada tahun 1892 untuk mendesak kerajaan Sepanyol melakukan perubahan politik, ekonomi dan sosial di Filipina. Objektif kajian pertama saya iaitu latar belakang Jose Rizal. Beliau dilahirkan pada tahun 1861. Beliau berketurunan campuran Sepanyol dan Cina. Beliau seorang yang meminati seni dan sastera. Beliau mendapat pendidikan awal di Maktab Jesuit di Manila dan kemudian melanjutkan pelajaran ke Sepanyol dalam bidang perubatan. Di peringkat awal, beliau mengambil bidang perubatan di bahagian pakar sakit mata. Ini kerana ibunya yang sudah tua dan uzur dan berkemungkinan akan menjadi buta. Tetapi Jose Rizal tidak menamatkan pelajaran kerana kecewa dengan dasar diskriminasi oleh padri-padri di universiti tersebut. Disebabkan itu, beliau sangat anti kepada dasar diskriminasi. Di bidang penulisan, beliau telah menghasilkan 2 novel iaitu Noli Me Tangere dan El Filibusterismo. Malangnya, Jose Rizal mati dihukum bunuh oleh penjajah Sepanyol pada 30 Disember tahun 1896. Objektif kajian saya yang kedua iaitu penglibatan Jose Rizal dalam gerakan Filipina. Novel Noli Me Tangere mendedahkan tentang korupnya Gereja Katolik Filipina dan sisi gelap penjajahan Sepanyol. Novel El Filibusterismo mengisahkan 2 watak bernama Elias dan Ibarra yang sanggup mengorbankan jiwa dan nyawa mereka demi memerdekakan tanah air mereka dan mendedahkan betapa jahanamnya penjajah Sepanyol yang mampu bermaharajalela kerana dibantu oleh fatwa-fatwa korup golongan gereja. Kedua-dua novel ini telah membangkitkan semangat persatuan dan identiti kebangsaan di kalangan rakyat Filipina. Beliau juga menyumbang beberapa rencana kepada Akhbar La Solidaridad dengan agenda-agenda perjuangan. Antara tuntutannya ialah Filipina hendaklah menjadi wilayah di bawah Sepanyol. Kedua, bangsa Filipina hendaklah diberi hak yang sama seperti bangsa Sepanyol. Ketiga, padri-padri Filipina yang mentadbir gereja Filipina bukanlah padri Sepanyol. Dan akhir sekali, hak yang sama di sisi undang-undang. Inilah permintaan dan perjuangan beliau. Namun begitu, permintaannya tidak dilayan dan seterusnya Jose Rizal menubuhkan sebuah pertubuhan yang dinamakan Liga Filipina. Melalui ini, beliau menuntut pembaharuan dari segi ekonomi, politik dan sosial.
Selepas ini, kerajaan Sepanyol beranggapan Jose Rizal ini akan mengancam pentadbiran mereka. Jose Rizal pun ditangkap dan dibuang ke Dapitan Mindanao. Tindakan Sepanyol terhadap Jose Rizal telah menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan masyarakat. Akhirnya, Jose Rizal pun dijatuhkan hukuman tembak sampai mati. Sebelum ditembak, Sepanyol membuat tawaran kepada beliau untuk berkhidmat sebagai doktor di Cuba jika hendak menghindari hukuman tersebut. Namun, beliau menolak tawaran tersebut dan akhirnya meninggal dunia pada 30 Disember tahun 1896. Objektif yang terakhir, iaitu kesan perkembangan nasionalisme kepada masyarakat kini. Yang pertama, memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa pentingnya ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Yang kedua, kita hendaklah berwaspada terhadap anasir asing yang boleh menjejaskan kedaulatan bangsa dan negara. Dan yang ketiga, melahirkan golongan yang berjuang bagi mendaulatkan negara. Jadi kesimpulannya, perkembangan nasionalisme di Filipina adalah berdasarkan idea-idea yang dibangkitkan terhadap cinta kepada tanah air. Semangat nasionalisme tidak akan tercetus sekiranya tiada perasaan cinta terhadap tanah air. Malah boleh dikatakan nasionalisme menempatkan cinta terhadap tanah air dalam kedudukan yang tinggi. Semangat cintakan kepada negara itulah yang paling diutamakan semasa saya mengkaji perkembangan nasionalisme di Filipina. Sekian, terima kasih.